boleh Pakcik share tak kat kami tips ataupun rahsia macam mana Pakcik selaku ketua keluarga mengekalkan kesejahteraan ataupun keharmonian dalam rumah tangga Pakcik itu sendiri? Dalam rumah tangga, bagi pandangan Pakcik lah kan, yang pertama sekali kita kena jaga Islam itu sendiri. Kerana dari segi sembahyang kita, dari segi amalan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita tinggal dan sebagainya lah. Walaupun dalam keadaan yang macam mana pun kita kena buat malam kita, terutama kena sembahyang lah. Yang lebih penting ni sembahyang, dan yang lain tu akan ikut lah. Kita kena belajar, dan satu lagi kita kena sentiasa membaca Al-Quran. Yang kita belajar Al-Quran sehingga jangan tak ada hak dia. Pembelajaran Al-Quran tak ada sehingga akhir hayat lah. Itu pandangan Pakcik lah. Okay. Selain itu Pakcik kan, contoh macam rumah tangga, macam Pakcik biasa kalau ada perkara suami isteri itu biasa ke macam mana? Dia dalam rumah tangga ni memang ada perselisihan pendapat dan sebagainya lah. Dan perselisihan tu memang ada, tapi kita bukan bawa ke masa yang panjang lah. Sekiranya kita ada sesuatu apa perkara yang perselisihan dan sebagainya, bukan perkara tu yang besar-besar lah, kita boleh selesaikan dengan cara kita berbincang dan sebagainya lah. Terutamanya berbincang, jangan kita minta daripada orang luar lah untuk kita menyelesaikan kan. Kita selesaikan. Apa nasihat Pakcik sendiri Pakcik manakah Pakcik orang lama kan, nasihatlah kepada anak muda yang ingin memulakan rumah tangga, bina rumah tangga. Okey, bagi Pakcik kan, punya pendapat Pakcik, orang-orang muda yang nak kahwin, mesti kita belajar agama. Mesti tahu belajar agama, terutama fardu ain lah. Dari segi solat, dari segi ambil sembahyang, dari segi mandi hadas besar, mesti kita kena tahu. Jangan hadas besar pun kita tak selesai, jadi sembahyang kita tak akan syukur, tak akan terima, Allah tak terima. Itu dari segi kita dari segi agama lah, dari segi fardu ain kita mesti kena tahu dengan belajar lah. Jangan kita ingat boleh pandai sendiri je, tak ada. Kita kena cari guru. Assalamualaikum Puan Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kerana sudi meluangkan masa untuk sesi temu bual berkaitan tips perkongsian untuk mengekalkan keharmonian rumah tangga. Okay, baik. Sebelum kita mulakan, saya ada sedikit soalan. Okey, jadi yang pertama, berapakah usia tempoh perkahwinan Puan Siti? Tempoh usia perkahwinan sampai sekarang lebih kurang 29 tahun. 29 tahun, Alhamdulillah. Okay, seterusnya, berapakah bilangan anak Puan Siti? Alhamdulillah, selama tempoh 29 tahun dah direzekikan seramai 5 orang. 4 perempuan, 1 lelaki. Oh, 5 orang ya, 4 perempuan, 1 lelaki. Alhamdulillah. Jadi saya persilakan Puan Siti untuk berkongsi tentang tips untuk mengekalkan keharmonian rumah tangga. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi selama antara tips untuk mengekalkan supaya rumah tangga itu menjadi harmoni, aman. Jadi setiap pasangan perlulah membuat garis panduan. Antara tipsnya pertama, antara pasangan tu pasangan suami isteri itu perlu saling memahami antara satu sama lain, khususnya pasangan yang bekerja.
Jadi kalaulah isteri itu sangat penat, suami boleh bantu. Jadi kalau sekiranya suami itu sangat sibuk, isteri membantu tanpa merungut apa-apa rungutan. Ya, itulah yang kata saling memahami. Jadi tip yang kedua antara contohnya bekerjasama. Suami isteri itu perlu bekerjasama untuk menguruskan urusan rumah tangga. Ya, sama ada urusan mendidik anak, urusan mengurus kebersihan rumah dan sebagainya lah. Perlu bekerjasama antara satu sama lain. Yang seterusnya dalam urusan perbelanjaan. Jadi suami isteri perlu merancang perbelanjaan supaya tidak timbul masalah antara suami isteri. Jadi kalau dapat urus merancang perbelanjaan dengan baik, jadi masalah perbelanjaan dan perancangan keuangan tu dapat diurus dengan baik ya. Dan seterusnya suami isteri juga perlu menjaga keaiban dan kelemahan pasangan masing-masing. Jadi antara kelemahan dan keaiban pasangan itu tidak perlu kita bagi tahu ataupun kita lontarkan kepada pihak luar. Ya? Ada masalah apa-apa, perlu bincang antara suami isteri. Perlu selesai dan perlu bincang bersama. Ya? Dan seterusnya dalam urusan mendidik anak, urusan mendidik anak supaya anak-anak itu terdidik dengan didikan yang baik. Jadi ibu bapa ataupun suami isteri perlu betul asuh lah dalam mendidik anak-anak tu supaya anak terdidik dengan didikan agama dan juga akhlak yang baik. Jadi, itulah antara titik yang boleh dikatakan yang penting lah dalam menjaga keamanan dan keharmonian rumah tangga. Jadi saya rasa itulah saja dulu setakat ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pensipi atas kesudian untuk ditemu bual dan ramah tentang perkongsian tips mengekalkan keharmonian rumah tangga. Jadi semoga tips dapat memberi manfaat kepada semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.